Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-6. Tadi kita dah maklum hadis pertama dan kedua, dia menceritakan tentang perjalanan ibadat, iaitu perjalanan iman, Islam dan ihsan. Dan dalam hadis yang ketiga diceritakan tentang amalan yang dituntut. Yang keempat menceritakan tentang perkara yang membangkitkan kepada beramal, iaitu al-khawf, takutkan Allah. Jadi dalam hadis yang kelima dinyatakan syarat. Salah satu syarat amalan ialah mestilah bertepatan dengan as-sawab, maksudnya bertepatan dengan syariat. Jadi dalam hadis yang ke-6 yang kita akan baca sekarang ni, maksudnya Imam Nawawi membawa satu hadis yang akan mengembangkan lagi amalan. Maksudnya kita maklum amalan dibahagikan kepada dua. Satu, amalan yang sahih, yang berkaitan dengan anggota badan yang sahih. Dan dalam hadis ni insya-Allah Imam Nawawi akan menyatakan tentang satu amalan yang menjadi asas kepada semua amalan sahih, iaitu al-qalb, hati manusia. Jadi kita baca hadis ni berserta dengan syarah ni yang ditulis oleh Imam Abdullah Al-Jardani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir. Jadi ini sahabat yang meriwayatkan hadis radhiyallahu anhuma. Jadi dilahirkan Nu'man ni pada bulan yang ke-14 setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia dilahirkan, ibunya membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta satu buah tamar, dan Nabi mengunyah tamar tersebut lalu meletakkan di dalam mulutnya. Maksud Nabi mentahnikkannya. Jadi dia ialah anak pertama yang dilahirkan di kalangan Al-Ansar setelah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW meninggal dunia pada ketika umur sahabat ni, Nu'man ibn Bashir ni, 8 tahun dan 7 bulan. Dan dia telah mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW sebelum kewafatan baginda pada ketika dia masih kecil lagi. Maksudnya dia belum balik tadi tu, dia dah mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad dan dia menyampaikan hadis tersebut setelah dia tadi balik. Dia dilantik memerintah Kufah, dan juga dilantik sebagai qadi di Damsyik dan di Himas, dan dia antara manusia yang paling pintar sekali, atau manusia yang paling sempurna berkhutbah. Dan antara khutbah-khutbah yang dia sampaikan ialah dia berkata, sahabatnya Nu'man ibn Bashir ni, dia berkata sesungguhnya syaitan tadi mempunyai perangkap dan tempat-tempat jala. Dan antara perangkap syaitan dan tempat jerangkap sama tadi, antara ni ialah manusia tadi melampau menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan antara ni juga ialah manusia tadi bermegah dengan kurniaan yang Allah berikan. Dan antara perangkap syaitan ni ialah manusia tadi sombong kepada hamba-hamba Allah dan mengikut hawa nafsu pada perkara yang tidak dibenarkan. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nu'man ibn Bashir ni 114 hadis. Dan dia tadi dibunuh secara curi pada tahun
4 ataupun setengah riwayat mengatakan 64 Hijrah. Pada ketika umurnya 64 tahun. Dan dia dibunuh secara curi tadi ialah membenarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Tak kala ibunya datang meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada anaknya agar dikurniakan dengan harta dan anak yang banyak. Kemudian Nabi berkata, tidakkah kamu redha? Maksud Nabi berkata kepada ibunya, tidakkah kamu redha agar anak kamu tadi hidup, dimuliakan, dan dia tadi mati dalam keadaan syahid dan dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tadi dibunuh dengan syahid. Jadi kita sambung kepada hadis tadi. Maksudnya hadis ni Rasulullah, sahabat Nu'man ibn Bashir tadi berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekiranya dia berkata sami'tu, jadi kita fahamlah yang dia tadi mendengar pada ketika dia masih kecil. Kerana dia mendengar, kerana dia meninggal dunia, Nabi SAW meninggal dunia pada ketika umurnya 8 tahun. Jadi dia mendengar pada umurnya 8 tahun, sebelum 8 tahun tadi, dan dia menghafalnya. Jadi dia kata Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun. Sebenarnya perkara yang halal tadi amat nyata. Wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya perkara yang haram juga amat nyata, amat jelas. Dari itu perangkap yang pertama daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita baca syarahnya lah. Di dalam syarah dinyatakan bahawa sesungguhnya syarak menghalang daripada sesuatu perkara, maksudnya perkara yang haram tadi, yang nyata tadi, imma limafsadatin fihi zahirah, sama ada kerana ada kerosakan pada perkara tersebut, maksudnya kerosakan yang nyata, seperti kalmuskirat, seperti perkara-perkara yang memabukkan. Maksudnya seorang tadi mabuk, dia akan membunuh manusia, berzina tanpa sedar dan seumpamanya. Ataupun kerosakan tadi khafiyah, tersembunyi, kas zina, seperti perzinaan. Wa imma limadaratin fihi zahira, dan sama ada perkara yang diharamkan tadi, ada kemudaratan yang zahir, kas summiyat, seperti perkara benda-benda beracun, atau khafiyah, ataupun kemudaratan yang tersembunyi, seperti daging yang tidak boleh dimakan, ataupun perkara yang disembelih oleh orang yang bukan Islam. Dan dia kata ada diharamkan juga, sama ada disebabkan oleh cara mendapatkan yang tidak betul, seperti diambil perkara tersebut dengan cara rampasan, ataupun curi, ataupun akad yang rosak, ataupun dinyatakan dalam kitab ni pembelian tanpa akad yang sah, ataupun pembelian tanpa akad langsung. Ini sebagaimana yang berlaku lah banyak kalau kita beli benda RM1, RM2, RM3 tu biasanya kita tak ada sebut pun akad. Jadi asal di dalam mazhab Syafi'i perkara tersebut tidak sah. Tetapi pendapat dalam mazhab Maliki dan pendapat Hanafi mengatakan sekiranya kita membeli sesuatu tanpa akad pada benda-benda yang kecil, benda-benda yang tidak mahal, maka akad tadi dihukumkan sah. Dan diriwayatkan daripada Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali berkata, annal harama kulluhu khabith. Sesungguhnya semua harta yang kita dapat apabila ia tadi haram, sama ada dengan sebab harta tadi ataupun dengan sebab benda tadi mudarat, ataupun ada kerosakan, ataupun diperolehi dengan cara yang tidak betul, maka Imam Ghazali kata kulluhu khabithun. Kesemua perkara tersebut diistilahkan sebagai khabithun, jahat. Maksudnya asalnya makanan tadi, seperti beras, dia bukanlah benda yang jahat. Beras sekiranya dimakan boleh memberi kemanfaatan, kesihatan kepada manusia. Tapi apabila didapati beras tersebut dengan cara curi, rampasan ataupun akad yang fasid, maka bertukar sifat kebaikan beras tadi, bertukar kepada asyar, kejahatan. Jadi sekiranya manusia tadi makan, akan membawa penyakit, akan merosakkan hatinya, akan membawa kegelapan dan seumpamanya. Jadi sememangnya lah kita tahu benda-benda tadi asal penciptaannya baik, tapi disebabkan perolehan dengan cara yang haram tadi akan merosakkan sifat sesuatu benda. Itu dinyatakan oleh Imam Ghazali. Cuma Imam Ghazali kata, tetapi sebahagian daripada perkara haram tersebut lebih jahat daripada sebahagian yang lain. Sebab contohnya kata perkara yang dibeli tanpa akad tadi, macam benda RM1, RM2 yang kita beli tanpa akad. Apabila akad tadi rosak, jadi dihukumkan benda tadi tak elok. Tapi dia kata taklah seperti benda yang kita rampas. Dan perkara yang dirampas tadi tidaklah seperti
perkara-perkara yang dicuri daripada fakir miskin dan seumpamanya. Dari sifat al-khubus ataupun kejahatan sesuatu makanan tadi ataupun sesuatu perkara tadi berbeza, bergantung kepada keadaan orang yang kita sakiti tadi. Semakin keadaan tadi makin teruk, sebagai contoh kita, sekiranya kita tadi merampas daripada fakir miskin, maka lebih teruk daripada merampas daripada orang yang mempunyai harta ataupun orang yang fasik. Jadi dalam hadis dinyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat di atas Baitul Maqdis yang menyeru pada setiap malam, sesiapa yang makan perkara yang haram tidak akan diterima daripadanya sirfun, apa saja ibadat sunat, wala adlun, dan apa saja ibadat fardu. Itu hadislah yang menceritakan tentang bahaya memakan benda-benda yang haram. Kemudian kita sambung hadis 40 ni, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara perkara yang halal dan haram ni, di tengah-tengah ada perkara-perkara yang kesamaran. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahuinya ramai dari kalangan manusia. Maksudnya tak mengetahui sama ada perkara tadi halal, dihalalkan ataupun diharamkan. Majoriti manusia tidak mengetahui. Tetapi sedikit dari kalangan manusia yang mengetahui perkara tersebut. Mereka ialah al-ulama'ur rasikhuna fil ilmi. Ulama-ulama yang mantap di dalam ilmunya. Sekiranya mereka mengetahui hukum perkara tersebut, nescaya mereka akan mengikut hukum tersebut. Dan sekiranya tidak zahir kepada mereka apa-apa hukum kerana dalil tadi bercanggah, kan, maka tidak boleh ditarjihkan mana-mana, fal mukhtar at-tawaqquf, maka mereka tidak akan berhenti, maksudnya tidak akan mengeluarkan apa-apa hukum dan menjauhi perkara tersebut. Jadi kata wara' ni ialah meninggalkan perkara tadi lah. Kemudian kita sambung hadis Nabi SAW. Famanittaqa syubhat, siapa yang menjauhkan dirinya, memelihara diri ini daripada perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan lidinihi, agamanya, wa irdihi, dan marwahnya. Jadi dalam syarah dinyatakan, ketahuilah sesungguhnya sesiapa yang melakukan satu perkara yang orang melihat perkara tersebut sebagai syubhah, tetapi dia meyakini perkara tersebut halal, maka tiada dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekiranya ditakuti manusia tadi mencerca ataupun menuduhnya dengan sebab perkara yang halal tersebut, maka dinyatakan meninggalkan perkara tadi lebih baik untuk menjaga diri, untuk menjaga agama dan untuk menjaga maruahnya. Jadi dinyatakan disunatkan bagi setiap orang yang melakukan perkara yang boleh menyebabkan manusia tadi bersangka buruk kepadanya, maka disunatkan untuk dia tadi tidak melakukan perkara tersebut di hadapan manusia. Ataupun dia tadi mencari helah macam mana nak menyembunyikan perkara tadi. Sebagai contoh dia kata, kaman ahdasa fi salatihi, seperti orang yang berhadas masa dia sedang semayang, ataupun semasa dia sedang menunggu iqamat semayang. Lebih-lebih lagi apabila dah dekat nak masuk waktu, maka disunatkan bagi orang tersebut untuk memegang hidungnya, kemudian pergi. Maksudnya untuk menzahirkan seolah-olah dia tadi hidungnya berdarah, kerana nak menutup atas dirinya supaya manusia tadi tidak berkata buruk padanya. Maksud sama ada orang kata, apa pula nak semayang keluar, kan, nak semayang tiba-tiba berlari, atau dia kata manusia ni dekat masjid mengeluarkan angin kentut dan seumpamanya. Jadi perkara tersebut boleh menyebabkan orang berkata buruk pada dirinya, maka dia tadi berlakon, kan, pegang hidungnya seolah-olah hidungnya berdarah. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu satu ketika dia keluar untuk solat Jumaat, maka dia melihat manusia dah balik. Maksudnya dia terlambat nak pergi, maka dia tadi masuk ke dalam satu tempat menyorok, lalu orang tidak melihatnya. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dia berkata, man la yastahi minan nas la yastahi min Allah. Siapa yang tak ada rasa malu daripada manusia, masa manusia tengok balik, manusia tengok dia tak pergi sembahyang Jumaat, la yastahi min Allah, maka orang tadi sebenarnya tidak malu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama salaf berkata, siapa yang mendedahkan dirinya kepada tuhmah, maka janganlah dia tadi mencela orang-orang yang bersangka buruk kepada dirinya. Dan diriwayatkan satu ketika Sayyidina Safiyah, isteri kepada Nabi Muhammad SAW, datang menziarahi baginda ketika baginda sedang beriktikaf di masjid. Kemudian mereka tadi bercakap tentang beberapa perkara. Kemudian Sayyidina Safiyah pun bangun untuk balik ke rumahnya. Maka Nabi SAW
berdiri bersama-sama dengannya dan pergi menghantarnya sampailah kepada pintu masjid. Kemudian tiba-tiba datang dua orang lelaki lalu memberi salam kepada Rasulullah SAW tak kala melihat baginda. Kemudian dua orang tadi berasa macam malu. Kemudian mereka pun patah balik lalu pergi dengan segera. Kemudian Nabi berkata kepada dua orang tadi, berjalanlah pelan-pelan. Nabi kata, tiada satu perkara pun yang kamu tak suka berlaku sekarang. Bahawa sesungguhnya yang perempuan tadi ialah Safiyah. Jadi apabila Nabi cakap sedemikian, dua orang tadi berasa amat tak selesa. Dia kata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah, kami tidak akan menyangka dengan kamu melainkan perkara yang baik saja. Maka Nabi SAW bersabda, aku tidak menegur kamu ni, maksud aku tidak mengingatkan kepada kamu ataupun memberitahu bahawa ini ialah isteri kau Safiyah. Aku tahu bahawa kamu tidak akan sekali-kali sangka buruk kepadaku. Walakin qad alimtu. Kemudian Nabi kata, tapi aku mengetahui anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Tetapi aku amat mengetahui bahawa syaitan berjalan di dalam darah anak Adam seperti mana perjalanan darah tersebut. Dan aku takut, Nabi katalah, inni khasyitu, aku takut syaitan tadi mencampakkan ke dalam hati kedua-dua kamu perkara yang jahat. Maka Nabi berkata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka jangan sekali-kali dia meletakkan dirinya di tempat-tempat tuhmah. Maka dia fahami daripada situ, hendaklah kita menjaga diri daripada perkara-perkara yang orang boleh orang salah faham kepada benda-benda yang tidak sepatutnya. Jadi di nyata sini perkara tersebut amat dituntut menjaga diri daripada tempat-tempat tuhmahan ni, terutama daripada diri alim ulama dan orang-orang yang menjadi contoh ikutan pemimpin dan seumpamanya. Kerana sepatutnya mereka tadi tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan manusia sangka buruk kepada mereka, sekalipun mereka mengetahui perkara tersebut harus, kerana perkara itu akan menyebabkan manusia tidak mendapat manfaat daripada ilmu mereka. Kemudian kita sambung hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, nescaya dia tadi terjatuh ke dalam perkara yang haram. Maksudnya dalam syarah nyatakan, siapa yang selalu melakukan perkara-perkara syubhat, maksud perkara tadi dia tak yakin halal ataupun haram, tapi dia buat juga, maka sampai satu ketika dia akan melakukan perkara haram juga dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Dan setengah ulama mengatakan makna hadis tadi, siapa yang membiasakan dirinya sambil lewa pada melakukan perkara-perkara syubhat, dan dia memberanikan dirinya melakukan perkara syubhat, maka sampai masa nanti dia akan berani lagi untuk syubhat yang lebih, dan akan lama-lama berani lagi, dan akan menyebabkan akhir sekali terjatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi dia kata, dan akhir sekali menyebabkan dosa tadi menguasai hatinya, dan dosa tadi akan mengambil ke semua kelazatan yang ada pada dirinya. Maksudnya pada ketika itu tabiatnya dia akan cenderung kepada melakukan dosa, dan dia akan merasa dosa ni perkara-perkara yang lazat dan menyeronokkan, dan dia akan menyangkakan tiada lagi dah kelazatan melainkan buat perkara dosa tersebut. Jadi akan menyebabkan pada ketika itu dia benci orang yang menghalang dia daripada dosa, dan dia akan melarikan diri daripada orang yang nak menasihatkannya. Maka sebab itulah dikatakan dosa kecil akan membawa kepada dosa besar, dan dosa besar tajurul kufur, akan membawa kepada kekufuran. Maka kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kepada perkara tersebut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Maksudnya orang-orang Yahudi tadi, mereka membunuh nabi-nabi. Ini dosa yang paling besar sekali, membunuh nabi-nabi dan rasul bighairi haqqin, tanpa hak. Dzalika bima asaw. Maksudnya mereka tadi berani membunuh nabi-nabi dan rasul bima asaw, dengan sebab mereka tadi sentiasa melakukan maksiat. Maksudnya mereka tadi sedikit demi sedikit buat maksiat, satu maksiat demi satu maksiat, sehinggalah kepada maksiat yang tertinggi, iaitu membunuh nabi-nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala melaknat orang yang mencuri sebiji telur, lalu dipotong tangannya. Dan Allah Ta'ala melaknat juga orang yang mencuri satu tali saja, kemudian dipotong tangannya. Maksudnya bukan sebiji telur tadi boleh menyebabkan tangan potong sebab dia tak mencapai nisabnya, tapi dalam syarah nyatakan dia tadi curi sedikit,
kemudian besok curi lagi banyak lagi. Lusa curi lagi banyak. Banyak sampai kepada nisab yang boleh menyebabkan dia tadi dipotong tangannya. Dan diriwayatkan daripada Hisham, maka sesungguhnya dia tadi berkata, aku berjalan di belakang Al-Ala. Jadi Ala dari itu dia masa berjalan tadi dia jaga pakaiannya daripada terkena selut-selut yang berada di tanah tadi. Tiba-tiba ada orang terlanggarnya, maka kaki pun termasuk ke dalam selut tadi. Maksud jadi apabila kaki dah masuk dalam selut, dia pun masuk dia terus dia kata. Jadi apabila sampai kepada pintu rumah ni, dia berkata, wahai Hisham, tidakkah kamu melihat? Dia kata, aku mula jaga daripada terpijak selut-selut ni, tapi apabila dah pijak, langgar terus dia kata. Jadi kata begitulah manusia, al-mar'ul muslim, individu muslim, dia akan menjaga diri, jaga daripada dosa. Fa iza waqa'a fiha khadaha. Tapi apabila dah termasuk ke dalam dosa tu, dia kata terus dia lah buat dosa ni, tak apa. Jadi itu keadaan yang bahaya lah. Maksud kita jangan sekali-kali memberanikan diri melakukan sesuatu dosa, kerana bukan nafsu ni dia bukan akan menyebabkan kita takut. Dan nafsu tu akan menyebabkan kita rasa dah biasa. Dosa ni dah biasa. Buat yang akan menyebabkan hati manusia tadi rosak. Kemudian Nabi SAW memberikan perumpamaan. Karra'i yar'a hawlal hima. Seperti pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan. Yushiku hampir-hampir ayyar ta'amakan. Fi, maksudnya menyebabkan binatang-binatangnya makan di dalam kawasan larangan tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, ala ketahuilah wa inna li kulli malikin hima. Sesungguhnya bagi setiap raja, dia mesti mempunyai kawasan larangan. Maksud kawasan simpanan untuk raja-raja, tempat khusus. Kemudian Nabi SAW bersabda, ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkan. Maksudnya maksiat-maksiat yang Allah Ta'ala haramkan. Maka sesiapa yang masuk ke dalam kawasan larangan Allah dengan sebab membuat apa-apa maksiat, maka dia tadi berhak untuk ditimpakan dengan seksaan. Dan siapa yang mendekati kawasan-kawasan tersebut, maka dia khawatir dia akan terjatuh juga. Maka dinyatakan dalam syarah ni, sepatutnya orang berakal menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram semaksimum jauh. Dan dalam tadi menjadikan antara dirinya dan antara perkara yang haram tersebut dinding iaitu sifat takut daripada terjatuh ke dalam perkara yang haram tersebut. Kerana sekiranya terjatuh ke dalam haram, maka dia tadi akan ditimpa dengan hukuman daripada Allah SWT. Jadi dalam syarah nyatakan diriwayatkan dihikayatkan daripada Sayyidina Junaid radhiyallahu anhu, satu ketika dia masuk ke dalam gua pada malam yang amat sejuk, dan tiba-tiba bersama-samanya ada seekor keldai betina. Lalu dia tadi mengeluarkan keldai betina tadi daripada gua tersebut. Dan dia berkata, magharatun wa himaratun wa lalatun mattaratun wa nafsun ammarah. Dia kata duduk dalam gua, orang tak nampak. Lepas tu ada keldai betina pula, dia kata. Malamnya hujan pula, dia kata. Dan ada nafsu ammarah pula, dia kata. Maka dia khawatir akan berlaku perkara-perkara yang tidak elok. Dan diriwayatkan juga daripada Ash-Shibli radhiyallahu anhu, satu ketika dia masuk ke dalam satu kawasan perumahan yang telah ditinggalkan. Maka tiba-tiba dia melihat ada keldai betina juga. Maka dia menjerit dengan suara yang amat tinggi. Dia kata, selamatkan daku, selamatkan daku. Dia kata, sesungguhnya aku takut syaitan tadi menguasai diriku, lalu menyebabkan berlaku perkara yang diharamkan. Jadi begitulah orang di zaman dulu amat menjaga dirinya, kan, walaupun daripada binatang yang sepatutnya tak dibuat perkara yang tak baik dengannya. Kemudian sambung Nabi Muhammad SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dalam jasad manusia ada sekutul daging. Idza saluhat, sekiranya baik dengan sebab keimanan, dengan sebab ilmu dan ma'rifat, saluhal jasadu kulluhu, maka akan baiklah jasad seluruhnya dengan mengikhlaskan pada amalan semata-mata kerana Allah. Wa idza fasadat, dan apabila rosak hati tersebut dengan sebab mengingkari dan dengan sebab kufur nikmat tadi, fasadal jasadu kulluhu, maka akan rosaklah keseluruhan jasad dengan terzahirnya perkara-perkara maksiat. Ala ketahuilah wahyal qalb, sesungguhnya dimaksudkan dengan sekutul daging tadi ialah hati manusia. Jadi dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus betul iman seseorang sehinggalah hatinya tadi istiqamah. Maksudnya hatinya tadi dipenuhi dengan kecintaan Allah, kecintaan mentaati Allah,
dan kebencian melakukan maksiat. Jadi sekiranya kita tadi mohon istiqamah, mohon jalan yang lurus, maka perkara tersebut tidak akan dicapai selagi kita tadi tidak membenci maksiat. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Luqman Al-Hakim, dia adalah seorang hamba daripada Habsyah, kulit hitam. Maka satu ketika tuannya memberikan kepadanya seekor kambing. Dia kata, sembelihlah kambing tersebut dan bawakan kepadaku 2 anggota yang paling baik. Lalu dia tadi membawa hati dan lidah. Kemudian setelah beberapa hari, diberi lagi kepada Luqman Al-Hakim seekor kambing. Kemudian dia kata, sembelihlah dan bawa kepadaku 2 anggota yang paling jahat sekali daripada binatang tersebut. Maka dia tetap membawa hati dan lidah. Maka apabila dia tanya, maka dia kata, Luqman Al-Hakim berkata, huma atyabu syai'in idza taba. Sesungguhnya hati dan lidah tadi ialah anggota yang paling baik sekiranya kedua-duanya baik. Wa akhbathu syai'in idza khabutha. Dan itulah 2 benda yang paling jahat juga sekiranya kedua-dua tadi jahat. Maksudnya dia nak kait, maksudnya Nabi SAW dia bagi tahu hati. Hati itulah yang akan menzahirkan kebaikan dan kejahatan. Cuma dalam kisah Luqman Hakim ni, dia nak bagi satu panduan kepada kita. Macam mana kita nak mengetahui hati tadi baik ke jahat, maka kita lihatlah pada lidah. Sekiranya lidah tadi keluar kata-kata yang jahat, kata-kata yang kasar, dan mengumpat manusia, mengutuk manusia, sombong, puji diri sendiri sebagainya, maka itu tanda hati ni tadi ada kejahatan. Tapi sekiranya di lidahnya keluar perkara yang baik, mohon ampun, istighfar, merendah diri, bertaubat, membaca Al-Quran, berselawat, maka itu tanda hati manusia tadi baik. Sebab hati di dalam ni kita tak dapat lihat. Tapi apakah panduannya untuk kita nilai diri kita ialah dengan melihat pertuturan diri sendiri. Jadi dalam syarah dinyatakan, sesungguhnya ulama' menyatakan 9 perkara yang akan membaikkan hati manusia. Pertama sekali ialah membaca Al-Quran bitadabburi, dengan merenung maknanya. Ini satu perkara yang dituntutlah. Maksud sememanglah kita tadi membaca Al-Quran, tapi macam manakah nak dikurniakan dengan tadabbur tadi? Maksud sekiranya kita baca Quran tanpa mengetahui makna atau membaca dengan laju, maka sememangnya tadabbur ni tak boleh dibuat. Sebab kita sekarang ni kita lebih suka baca 2, 3, 4, 5, 6 muka surat. Maksudnya baca yang banyak, tapi kita tak peduli pun faham ataupun tidak. Tapi sekiranya kita ambil satu ayat saja. Contoh kita ambil satu ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian kita tengok terjemahannya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kemudian kita baca tafsir Melayu, apa saja tafsir yang ditulis, apa saja syarahan ulama. Jadi sekali kita duduk tu, sama ada 10 minit ataupun 15 minit ataupun sejam sekalipun, kita hanya memikirkan satu ayat tu saja. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu yang dipanggil sebagai tadabbur. Masa tadabbur tu bukan baca 5, 6, 7, 8 buku surat ataupun sekali duduk baca 5, 6 juzuk. Sekiranya kita boleh baca dengan kefahaman, kita mahir bahasa Arab, kita faham segala hukum hakam, itu tak apalah. Tapi sekiranya kita tak mahir, bacalah satu ayat pun tak apa. Kan bacalah setengah ayat pun tak apa. Itulah yang dimaksudkan dengan tadabbur. Maksudnya kita mengkaji, merenung makna Al-Quran tersebut. Jadi bukan yang penting tadi ialah bacaan yang banyak, khatam yang cepat. Yang penting ialah satu ayat tadi kita fahami apakah tuntutan daripada ayat tersebut. Walaupun satu ayat seminggu, satu ayat sebulan pun tak apa. Dan perkara kedua yang akan membaiki hati manusia ialah khala'ul batni bitaqlilil akl, perut yang kosong dengan mengurangkan makanan. Dan yang ketiga ialah qiyamul laili bil ibadati, bangun pada waktu malam dengan sebab ibadat, bukan bersembang. Yang keempat, at-tadarru' 'inda sahar, merendah diri, maksud istighfar, minta ampun, bertaubat 'inda sahar, pada ketika waktu sahur, sebelum solat subuh. Yang kelima, mujalasatus salihin, duduk bersama-sama dengan orang soleh. Maksud sekiranya duduk bersama-sama orang soleh pun dapat membaiki hati. Sehingga kita dapat duduk dengan yang atas lagi, iaitu asy-syuhada, itu lebih lagi dapat membaiki. Dan sekiranya kita boleh cari as-siddiqin, itu lebih lagi dapat membaiki hati manusia. Cuma kita minimum tu pun, kalau kita duduk dengan orang soleh pun dah ada manfaat dah. Yang keenam, as-samtu amma la ya'ni. Yang keenam, kita diam daripada perkara-perkara yang tidak memberi, yang tidak penting. Maksud kurangkan bercakap. Yang ketujuh, al-uzlatu an ahli jahil. Uzlah maksud menjauhkan diri daripada orang-orang yang jahil. Orang jahil ni maksudnya bukan orang tak sekolah. Maksudnya orang jahil ni maksudnya orang yang tidak menjaga nafsunya, orang yang tidak mempedulikan ibadatnya, maksudnya orang yang tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jahil dengan Allah, jahil dengan perjalanan suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8 ialah meninggalkan
mencerca, memaki hamun, mengutuk, bercakap finas tentang manusia. Maksudnya kita suka baca kan, apa saja yang kita baca tentang orang, tentang perbuatan, tentang isu orang dan masalah jenayah, bukan kita cerita kepada orang lain. Itu perkara yang merosakkan hati. Yang ke-9 dan dikata ni yang paling penting sekali ialah aklul halal, memakan benda yang halal. So, makan benda yang halal tadi akan menyebabkan hati manusia tadi bersinar dan dia akan membaiki hati manusia tersebut. Jadi dia kata di sini memakan perkara yang haram atau memakan perkara syubhat. Jadi maksud dia kata kat sini, makan perkara haram ni, makan benda haram bukan semestinya khinzir kan, ataupun benda-benda yang apa dia, termasuk juga perkara-perkara yang haram ni semua perkara yang dibeli kan dengan sumber yang tidak sempurna, dengan sumber yang tidak sah dan seumpamanya. Dan dinyatakan ditakuti ke atas orang yang memakan perkara-perkara yang haram atau perkara syubhat, tidak diterima apa-apa amalan dan tidak diterima doanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima doa hanya daripada orang yang bertakwa saja. Jadi inilah musuh Islam, dia amat mengetahui. Maksudnya dia mengetahui umat Islam, dia mempunyai satu senjata yang amat menakutkan, iaitu doa. Maksudnya sekiranya kita doa, wahai Allah Ta'ala hancurkan kafir tersebut, maka Allah Ta'ala akan menghancurkan. Jadi doa tadi itulah yang amat ditakuti oleh musuh Islam. Doa yang disertakan dengan asbabnya. Jadi kesemua umat Islam semasa mereka tadi berjihad, berperang di jalan Allah, kan Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dengan sebab doa dan persediaan tadi. Jadi macam manakah musuh Islam tadi nak merosakkan doa tersebut, maka dia akan masukkan benda-benda haram di dalam makanan yang dimakan oleh umat Islam. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, kesempurnaan taqwa ialah seseorang tadi meninggalkan sebahagian daripada benda-benda yang halal sekalipun kerana takut perkara tadi sebenarnya haram. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, satu ketika hambanya datang membawa susu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun meminum. Kemudian hamba dia bertanya, "Daku sekiranya membawa kepada kamu apa saja makanan, kamu akan tanya. Tapi kenapa kamu tak tanya tentang susu ni daripada mana daku datang, daku membawanya?" Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, daripada mana kamu dapat? Kan dia kata, satu ketika aku pergi menjampi kan satu kaum dengan jampi-jampi jahiliyah, maksud bukan dengan membaca Al-Quran. Lalu mereka memberikan kepadaku susu ini. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar mendengar perkara tersebut, maka dia tadi menjolok jari ke dalam kerongkongan sehingga dia tadi termuntah. Kemudian dia kata, wahai Allah Subhanahu wa taala, inilah yang aku mampu. Apa yang tertinggal dalam urat-uratku, maka engkau lah yang menyempurnakannya. Maka dia tanya, semua tadi tu, maksudnya kenapa beria-ria sangat muntah kan? Hanya dengan sebab seteguk air saja. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Allah, kalau tak keluar susu yang aku minum tadi, melainkan dengan aku mengeluarkan rohku, nescaya aku akan mengeluarkan rohku juga. Kerana sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh daripada rezeki yang haram, maka neraka lebih layak bagi daging tersebut. Maka aku takut akan tumbuh satu-satu daging di dalam badanku dengan sebab air yang aku minum ni. Dan Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu berkata, al-wara'u tarku kulli syubhatin wa tarku ma la ya'ni. Sesungguhnya wara' tadi dan seseorang tadi meninggalkan. Maksud apabila kita menjauhkan diri daripada syubhat, menjaga tu, itu salah satu daripada perbahasan ataupun salah satu sifat yang dipanggil sebagai al-wara'. Maksudnya wara' tadi meninggalkan apa saja syubhat dan meninggalkan perkara yang tidak penting bagi diri kamu. Jadi dibawa satu syair dalam ni, dia katakan sesungguhnya seseorang manusia tadi, sekiranya tadi berakal dan sekiranya dia tadi ialah orang yang wara', maka dia tadi akan tidak mempedulikan aib-aib manusia kerana dia tadi sibuk dengan kewarakan tadi. Maksudnya dia sibuk nak menjaga ini halal ke haram ke, jadi dia tak peduli aib manusia. Jadi dia bagi contoh sebagaimana orang sakit. Yang orang sakit yang sedang sakit kuat dari tu, dia akan memikirkan tentang sakitnya sahaja dan dia tak mempedulikan lagi dah sakit orang lain. Maksudnya fokus kita kepada wara' tadi akan menyebabkan kita tak
memikirkan kejahatan manusia. Sebab sekiranya kita tadi ada sifat sombong, kita hanya akan melihat kesalahan orang, tapi kita tak pernah memikir kesilapan diri kita sendiri. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jadilah orang yang wara', nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling tinggi ibadatnya. Jadilah manusia yang berasa cukup dengan nikmat Allah, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Dan cintailah bagi manusia apa yang kamu suka, bagi diri kamu sendiri, nescaya kamu akan menjadi manusia yang beriman. Dan kamu tadi membuat baik kepada orang yang berjiran dengan kamu, nescaya kamu akan jadi orang Islam. Dan kurangkanlah gelak ketawa, fa inna kasratad dhahiki tumitul qalb. Sebenarnya banyak gelak ketawa tidak akan mematikan hati. Dan diriwayatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Sayyidina Musa ibn Imran, Nabi Musa alaihissalam, berkata, tidak mendekatkan diri kepadaku orang-orang yang mendekatkan diri bimithlil wara', seperti mana dengan wara' tadi. Maksudnya apabila kita dalam perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mendak kita tadi menjaga makanan dan menjaga percakapan, menjaga diri daripada dosa, itulah yang diistilahkan sebagai wara'. Jadi perjalanan untuk sampai kepada Allah itu akan jadi lebih cepat daripada kita tadi nak juga berjalan di atas surat mustaqim, tapi semua dosa kita langgar juga. Alhamdulillah. Jadi Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, satu zarah berat daripada wara' lebih baik daripada 1000 puasa dan 1000 semayang. Dan dilihat Imam Sufyan As-Sawri di dalam tidur. Setelah dia tadi meninggal dunia, kan dia mempunyai sayap warna hijau yang dia terbang daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Maka ditanya kepadanya, daripada manakah kamu dapat dua sayap ni? Dia kata, bil wara', dengan sebab aku tadi wara', menjaga diri daripada. Pasal bila kita bincang wara' ni, dia bukan merujuk kepada jaga makanan saja, kan, bahkan dia menjaga percakapan dia, menjaga pandangan, kan, menjaga pendengarannya daripada benda-benda yang tak penting, ada syubhat, dan lebih lagi lah perkara-perkara yang haram. Jadi sebagai penutup ni, penulis menyatakan ada satu perkara, dia kata sesungguhnya wara' di kalangan orang awam ialah meninggalkan syubhat. Atau wara' di sisi orang khawas, maka dia tadi ialah membenarkan keyakinannya dan menyempurnakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada selain Allah. Sebagaimana diriwayatkan daripada sebahagian mereka, dia berkata, aku keluar daripada Baghdad, ingin menuju kepada Mosul. Dan tak kala aku sedang berjalan, tiba-tiba dunia datang, dibentangkan kepadaku, keagungannya, kemegahannya, ketinggiannya, segala tunggangan dunia, segala pakaian dunia, segala hiasan dunia, dan segala syahwat dunia. Lalu aku pun berpaling daripada dunia tersebut. Jadi dia jalan lagi, tengah-tengah perjalanan tadi, dibentangkan di hadapan syurga pula, dengan segala bidadari, istana, sungai, buah-buahan. Maka aku pun tidak mengendahkannya. Maka dikatakan kepadaku, sekiranya kamu tadi tersekat dengan penzahiran yang pertama, maksudnya dunia tadi, nescaya kami akan menghijab kamu daripada yang kedua. Maksudnya kalau kita tadi tertipu dengan dunia ni, maka takkan kita dapat melihat syurga yang kedua tadi. Walau waqafta ma'athaniyati, dan sehingga kamu tadi tersekat dengan syurga pula, la hajabnaka anna, nescaya aku akan menghijab kamu daripada diriku. Jadi apabila dia tadi tidak mempedulikan nikmat dunia dan nikmat syurga dan akhirat, faha nahnu laka, maka di sinilah kami akan datang kepada kamu. Dan Allah kata, waqistuka, dan aku bagi juga apa-apa yang aku tunjukkan tadi tu akan datang juga kepada kamu. Jadi sekiranya kita tadi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengurniakan kepada kita dunia akhirat. Tapi kalau kita tersekat dengan dunia, maka akhirat tak dapat. Dan kalau tersekat dengan akhirat, maka tak dapatlah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutupnya, penulis syarah berkata, sesungguhnya hadis ke-6 yang kita baca ni ialah hadis yang telah disepakati oleh semua ulama Islam, bahawa hadis yang mempunyai faedah yang amat banyak sekali. Dan siapa yang merenung pada hadis tersebut, maka dia akan mendapati hadis tadi merangkumi ke semua ilmu-ilmu syariat. Maksud perkara yang halal, perkara yang haram, perkara syubhat. Kerana dia tadi merangkumi atas menggalakkan manusia tadi membuat perkara yang halal, menjauhi perkara-perkara yang haram, dan menjauhkan diri daripada syubhat, dan memelihara agama dan maruah, dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan manusia sangka buruk kepada dirinya. Dan dalam penutup hadis ni, Nabi SAW memindahkan kita punya fokus itu
daripada perkara zahir, tangan, mata tu, Nabi pindahkan kepada ta'zimul qalb. Adalah kita tadi mengagungkan permasalahan yang berkaitan dengan hati. Maksudnya sekarang ni sekiranya kita ada masalah fizikal, kesakitan, maksud kita bersungguh-sungguh nak merawatnya, pergi ke hospital kan, belanjakan beribu-ribu, maksud pembedahan jantung sedih berpuluh ribu. Tapi sekiranya kita tadi ada penyakit di dalam hati nurani tadi, ada penyakit sombong, ada penyakit riak, hati terhijab, jadi itu kita tak pula kita cari orang nak mengubatnya. Jadi itu yang nak diajar dalam hadis ni, memindahkan kita punya fokus tadi daripada zahir kepada batin tadi. Itu yang diistilahkan sebagai ta'zimul qalb, menjadikan permasalahan hati tadi lebih penting dan lebih agung daripada semua permasalahan yang lain dalam hidup kita. Wasa'i fi ma yuslihun, dan kita berusaha pada perkara-perkara yang merawat, membaiki hati tersebut dan perkara-perkara yang lain. Wallahu ta'ala alam. Jadi hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma, dan juga 4 imam yang lain dalam sunan-sunan mereka. Jadi antara hadis yang ke-6 lah, yang amat berfaedah. Jadi moga-moga Allah SWT memberi kefahaman kepada kita, dan boleh kita tadi memahami kepentingan hati di dalam hidup kita, dan kepentingan menjaga hati tersebut daripada rosak. Dan perkara yang paling penting sekali merosakkan hati manusia tadi ialah dosa. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم احفظ شيخنا ومرشدنا وقرة أعيننا وسلنا زي صلاح الدين الحسن الحسيني. اللهم ارزقنا جميعا نواره ومدده وحسن الأدب معه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.